Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat, kita bertemu pada petang 2 Syawal. Moga-moga pertemuan ini membawa kebaikan, membawa sedikit sebanyak manfaat dan juga keberkatan untuk setiap daripada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan petang ini setelah kita cuti beberapa hari kerana meraihkan permulaan Syawal Aidul Fitr. Kita mulakan dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga perbuat segala apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada Z.A. Hashim, Izan, Salina Muhammad Noor, Galid Spirit, Hidayat Jani, Kamiza Muhammad Amil, Muslimah Mahmud, Ana Sukaimi, Haikal Ros, Zuraida Siddiq, Iza Salik, Rohayati Osman, Farida Hamdan, kemudian Amida Rauda, Yaya Lia, Zabaria Muhammad Yusuf, Karimah binti Abu Bakar, Arif Taib, Masriya, Fauzia Ahmad, Aisyah Osman, Farida Hamdan, Zimah Don, Rohani Samad, Zabaria Muhammad Yusuf dan juga M. Nasir Harun, Galid Spirit, Syam Ahmad, Hasliza Abdul Rahman, Habibah Abdul Aziz, Rozia Ma'ruf, Norisa Wan Hassan, Siti Hajar Ahmad, Aminah Hitam dan juga Ija Rahman. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Kerana kita di Malaysia Raya sebulan, salam Aidul Fitri diucapkan kepada semua. Moga Allah terima amalan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Dan moga sepanjang tahun sehinggalah kita bertemu Ramadan yang akan datang berada dalam kebaikan. Kullu 'am wa antum bi khair. Lalu pada hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-156 pada riwayat 176. Kita telah tiba pada muka surat 156. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Lalu kita berada, mohon catat di ruang komen, muka surat 156, riwayat 176. Lalu kembali kita punya program akan kembali seperti biasa. Setiap hari program yang kita lakukan adalah pada 2 buat masa ni, iaitu Hayati Quran akan kembali pada jam 8 insya-Allah dan juga Hamba Ilahi pada jam 6 petang. Lalu ini 2 program yang mana kita cuba untuk istiqamahkan balik, cuba untuk terus meneruskan balik bermula daripada petang ini insya-Allah. Kalaulah ada sebarang keuzuran, saya akan cuba untuk maklumkan di Facebook page. Lalu kita berada pada tajuk berkenaan tentang doa selepas daripada tasyahud akhir. Sebentar, saya nak sharekan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, muka surat 156, riwayat 176. Lalu berkenaan tentang doa selepas tasyahud yang kita dah mula belajar daripada muka surat 154. Minta maaf, okey. Lalu yang mana poin dia adalah doa ini dibaca pada tasyahud akhir, bukannya tasyahud awal yang kita boleh baca.
Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW ada bersabda bahawa pada waktu itu ketika mana tasyahud akhir ada doanya, falyakhtar, hendaklah dia pilih, hendaklah dia ambil doa mana yang dia suka. Lalu daripada situ menjadi dalil bahawa sebenarnya untuk doa waktu tasyahud akhir boleh sahaja untuk berdoa dengan mana-mana doa. Sebab Nabi SAW menyebut dengan perkataan falyakhtar, maka dia boleh memilih dengan doa yang dia kehendaki dengan yang disukai. Maka itu yang kedua. Telah kita sebutkan juga bahawa hukumnya adalah sunat. Ini yang ketiga. Berdoa selepas tasyahud akhir adalah sunat. Lalu kalaulah seseorang itu tinggalkan dengan sengaja maupun tidak, maka itu tidak membatalkan salat dan juga tidak melazimkan sujud sahwi. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, kita dah belajar bahawa Imam Nawawi menyebut fayusannu lahu tatwil, digalakkan untuk memperbanyakkan ataupun memanjangkan doa ketika mana tasyahud akhir. Maka itu yang keempat. Sebab itu kalaulah kita mampu, kita nak baca semua doa-doa yang ada di sini, maka lakukan. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, bahawa berdoa dengan doa yang sabit daripada Nabi, yang maksur daripada Nabi adalah lebih afdal. Ini 5 secara ringkas. Kemudian apakah doa-doa yang ada? Kita gabungkan riwayat yang ada daripada Abu Hurairah dan juga riwayat yang ada riwayat Abu Hurairah daripada riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga riwayat yang ada daripada Aisyah. Bagaimana kita minta perlindungan daripada 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. 5 benda kita minta perlindungan. Kita minta perlindungan daripada azab api neraka, daripada azab kubur, daripada ujian ketika mana hidup dan juga meninggal dunia, daripada pada waktu itu kejahatan fitnah dajjal, dan juga kita minta perlindungan daripada dosa dan juga hutang. Maka ini doa yang pertama yang kita boleh amalkan. Doa yang kedua pada riwayat 174, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Maka ini doa yang kedua yang juga sabit selepas mana tasyahud akhir. Doa yang ketiga yang kita telah sebutkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Tetapi Imam Nawawi suruh tambah perkataan kabira berdasarkan riwayat Muslim. Lalu pada waktu itu Imam Nawawi kata gunakan kedua-duanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu adalah doa yang ketiga selepas daripada tasyahud. Saya baca laju kerana kita dah berulang kali sebut sebelum daripada Syawal baru ini, sebelum daripada kita berhenti untuk Syawal pada 2 hari kebelakangan ini. Namun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita nak baca pada doa yang keempat. Maka apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Ahlan kepada yang baru join, saya nampak ada yang baru join, maka mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay. Afwan. Okay. Lalu itu kita dah baca dah. Sebab itu kita baca dengan laju sedikit. Maka di sini kata Imam Nawawi, doa yang keempat, warawaina, dan kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Daud daripada Abu Salih Zakwan daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Zakwan ataupun Abu Salih berkata, Nabi SAW bertanya kepada seseorang, doa apa yang kamu baca dalam solatmu? Apakah doa yang kamu baca dalam solatmu? Maka dia menjawab, aku membaca tasyahud, kemudian aku membaca Allahumma. Sama-sama sahabat ikut. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia kata kepada pertanyaan Nabi SAW, apakah yang dia baca pada waktu solat? Maka dia pun menjawab, Allahumma. Sama-sama kita baca, inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Lagi sekali, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Apakah terjemahannya? Terjemahannya kita lihat di sini, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alu, memohon, meminta kepada kamu ya Allah, al-jannah, akan syurga, wa a'udzu, dan pada waktu itu aku memohon, bika, kepada memohon perlindungan kepadamu, minan nar, daripada azab api neraka. Allahumma salli. Lalu ini jawapan sahabat tersebut, jawapan orang tersebut. Siapakah lelaki ini? Maka kata Al-Khatib, namanya adalah Sulaim Al-Ansari As-Sulami. Lelaki yang Nabi tanya, kau dalam solat kau baca apa ni? Maka dia pun menjawab, Allahumma inni as'alukal jannah, minta syurga, wa a'udzubika minan nar, minta perlindungan daripada api neraka. Siapakah nama lelaki ini? Yang ada dalam riwayat Abu Daud. Maka disebutkan di sini namanya adalah Sulaim. Kata Al-Khatib, Imam apa kata Al-Khatib, namanya adalah Sulaim Al-Ansari As-Sulami. Siapakah nama beliau? Nama sahabat ini Sulaim Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Lalu Sulaim Al-Ansari As-Sulami, kemudian nama dia panjang sedikit, Sulaim bin Harith bin Tha'labah As-Sulami Al-Ansari. Itu nama dia panjang sedikit. Sulaim dengan sin lam ya mim, Sulaim bin Harith, ha alif ratha, bin Tha'labah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sahabat ini dia kata, wahai Rasulullah, itu yang aku minta. Aku nak minta lebih, aku tak tahu. Sebab aku dengar juga Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni dia punya imam dekat kampung dia. Muaz bin Jabal pada waktu itu doa dengan sesuatu yang lain, yang aku tak faham, yang aku tak dengar. Engkau juga ada doa tambahan yang aku tak faham, yang aku tak dengar. Lalu ini dia cerita pada Nabi, ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Muaz. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandin. Lalu dandanah ini maksudnya perbicaraan yang tak difahami, perbicaraan yang tak didengari. Sebab itu kata Imam Nawawi, ad-dandanah kalamun la yufhamu makna, sesuatu ucapan yang tidak difahami makna dia. Maka sahabat ini, siapa nama dia? Sulaim Al-Ansari As-Sulami. As-Sulami daripada Banu Salamah maksudnya. Ataupun nama penuhnya dalam kitab Asadul Ghabah, Sulaim bin Harith bin Tha'labah Al-Ansari As-Sulami. Maka pada waktu itu dia berkata, sesungguhnya aku tidak sanggup, la usin, tak tahu, tidak sanggup untuk meniru dandanataka, bacaanmu wahai Rasulullah, wala dandanata Muaz, dan juga bacaan doa selepas tasyahud oleh Muaz bin Jabal. Kenapa Muaz bin Jabal? Sebab Muaz bin Jabal adalah imam dekat kampung dia. Muaz bin Jabal adalah imam dekat mahallah dia, dekat kampung dia, dekat mahallah dia. Dan sebab itu kita baca dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah tegur Muaz, sebab Muaz bin Jabal dia akan solat dengan Nabi SAW, solat isyak dan sebagainya. Ketika mana dia balik kepada kaum dia, kepada kampung dia, iaitu Banu Salamah,
maka dia akan solat sebagai imam. Sebab dia imam, dia solat dengan Nabi sebab nak mendapat keberkatan. Dia balik kepada kampung, dia menjadi imam sebab itu memang tugasan dia. Pada waktu itu dia adalah imam di tempat dia. Tapi bila dia balik, dia baca dengan panjang. Dia baca dengan panjang. Maka ada beberapa orang daripada makmum dia mengadu pada Nabi SAW yang mana Muaz ni baca panjang dalam solat. Maka Nabi SAW tegur dia, afattanun anta ya Muaz, adakah kamu orang yang nak mendatangkan fitnah? Pada waktu itu ujian, wahai Muaz. Nabi SAW tegur dia. Dan sebab itulah kita baca dalam solat, bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah pun kita baca, selain daripada kitab perbincangan fiqh, bahawa suara siapa tu? Minta tutup suara tu. Siapa punya suara tu? Minta maaf sebentar, anak-anak saya. Suara siapa? Okey, afwan. Anak-anak tadi dia tengok tablet. Oh, dia tengok apa? Dia tengok laptop. Okey. Lalu pada waktu itu Nabi SAW tegurnya, afattanun anta ya Muaz, adakah engkau nak mendatangkan fitnah wahai Muaz? Maka Nabi SAW ajar, bahkan itu yang kita dah belajar juga dalam kitab Bidayatul Hidayah, selain daripada perbincangan fiqh, bahawa imam mestilah baca dengan pendek, meraihkan pada waktu itu di belakangnya ada sakim, orang yang sakit, ada dhaif, ada orang yang lemah, adanya kanak-kanak, dan juga adanya pada waktu itu wanita. Maka ini antara fiqh yang kita belajar ketika mana nak menjadi imam. Selain daripada perbuatan Muaz yang dia solat fardu dengan Nabi, kemudian dia balik dia jadi imam fardu dekat kampung dia, daripada situ antaranya yang kita belajar adalah boleh makmum yang solat fardu ikut imam yang solat nafil. Kerana Muaz mana ada 2 kali fardu, dia solat dengan Nabi waktu itu fardu, dia balik ke tempatnya pada waktu itu dah jadi sunat, dah jadi nafil. Maka boleh pada waktu itu makmum yang sedang solat fardu ikut imam yang bukan solat fardu. Itu yang kita belajar. Dan selain daripada pelbagai lagi perbahasan yang lain yang ada dalam fiqh. Okey, maka pada waktu itu sahabat ini namanya Sulaim bin Harith bin Tha'labah Al-Ansari, dia kata, aku minta syurga, minta perlindungan daripada neraka sebab aku tak tahu nak tiru doa-doa lain yang aku dengar daripada imam aku Muaz bin Jabal dan yang aku dengar daripada engkau wahai Rasulullah. Dekat sini kita nampak akhlak Nabi. Maka pada waktu itu Nabi SAW menjawab, haulaha nudandin. Di sini ambil pen, terjemahan dia kena betulkan. Lalu Nabi bersabda, haulaha, sekitar itulah, maksudnya syurga neraka lah, nudandin, yang kami minta, yang kami punya doa. Ucapan kami yang kamu tak berapa faham itu dandanah, orang Arab menyebut. Ucapan yang tak difahami itu haulaha, sekitar itulah yang kami baca. Tapi kat sini ditulis terjemahannya kamu. Lalu ambil pen dan kemudian betulkan. Di antaranya, letak di situ dalam kurungan, antara permintaan syurga, perlindungan daripada api neraka, nudandin, yang kami baca. Lalu perkataan kamu itu tukarkan kepada kami. Kalaulah yang bahasa Arab tu pun boleh tambah nun. Nudandin, bukan dandin. Haulaha, bukan dandin. Haulaha nudandin. Sekitar itulah yang mana kami minta. Nabi raikan dia, tak nak dia rasa pada waktu itu macam dia tak tahu banyak benda. Doa dia pada waktu itu doa yang kurang. Lalu Nabi kata tak, haulaha nudandin, sekitar itulah yang kami baca di antara syurga dan juga di antara neraka. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Nawawi berkenaan dengan perkataan bahasa Arab dan danah ini? Yang kita nampak, ama inni la uhsinu dandanataka, dan danah. Apakah itu dandanah? Kalau kita biasa dengan Imam Nawawi dia akan bawakan penerangan untuk perkataan bahasa Arab yang susah-susah. Perkataan bahasa Arab yang kita jarang dengar. Contohnya kita baca Riyadhus Salihin, itulah cara Imam Nawawi.
Imam Nawawi dia sangat mahir dalam bahasa Arab dan dia akan bawakan syarahan berkenaan tentang perkataan-perkataan daripada huruf yang susah yang jarang digunakan oleh orang Arab. Maka kata Imam Nawawi, perkataan ad-dandanah adalah perkataan yang maksudnya tidak difahami maknanya. Al-kalam la yufhamu makna, perkataan yang tidak difahami maknanya. Redaksi haulaha dandin, ataupun sebenarnya kena tambah di situ nu, haulaha nudandin, tambah di situ nu sebelum dandin. Sebab kalau dandin dia jadi fi'il amar. Dandin kamu baca, kamu yang cakap, itu dandin. Tapi sebenarnya dalam kitab asal adalah nudandin. Lalu kata Imam Nawawi, redaksi maksud daripada ungkapan Nabi haulaha nudandin, maksudnya adalah permintaan di antara permintaan syurga dan juga perlindungan daripada neraka. Atau antara kedua permohonannya, permohonan pertama dimasukkan ke dalam syurga dan permohonan kedua dilindungi daripada api neraka. Lalu Nabi kata, tak, jangan risau, doa tu dah bagus dah, itulah yang kami minta, itulah yang Muaz bin Jabal minta. Ini akhlak Nabi SAW. Kita bagaimana kalaulah contoh ada orang kata, saya tak tahulah benda ni, saya tak tahulah, saya malulah, saya tak pandai. Contoh ada orang cakap macam tu. Kadang-kadang apa jawapan kita? Itulah, dulu waktu muda-muda kau ni kejar dunia sangat. Kejar dunia. Dunia tu Allah dah bagi dah. Sepatutnya kita kena, itu kita mula membebel. Sepatutnya itulah, kau kena banyak belajar ilmu. Aku bukan nak sombong lah, tapi tengok macam aku ni. Pagi kelas aku macam ni, sebelum subuh kelas aku macam ni, lepas subuh kelas aku ikut ni, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 jam lah dia belajar. Dia anggap dirinya bagus. Dia pada waktu itu anggap dirinya baik. Pada waktu itu dia menjatuhkan orang lain, dan itulah sombong. Itulah sombong, menaikkan diri sendiri, menjatuhkan orang lain. Tapi akhlak Nabi SAW bukan begitu. Akhlak Nabi SAW adalah Nabi kata tak, jangan risau, haulaha nudandin, sekitar itu yang kami minta. Kami minta sekitar syurga, perlindungan daripada api neraka, bahkan itulah yang kita minta. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi luar biasa. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi menjaga perasaan para sahabat, daripada cara Nabi bercakap, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi mestilah Nabi kata, sikit sangat doa kau baca ni. Berapa sangat tu? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ada doa lagi yang kau tak belajar. Kau ni dah kenapa tak belajar? Wahai contohnya Sulaim, ini Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Ataupun contohnya baca lagi doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu, kena minta perlindungan daripada lagi 5 benda. Takkanlah kau tak baca? Kau buat apa sebelum ni? Adakah kau isi masa lapang ataupun apa yang kau buat? Sudah begitu. Lalu bukan, kita nampak akhlak Nabi SAW. Maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda, tidak, haulaha anudandin, itulah lebih kurang yang kami minta. Akhlak Nabi SAW. Lalu ini dikira sebagai doa yang keempat. Apakah doa dia? Minta syurga, mohon perlindungan daripada api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, wa a'udzubika minan nar. Dan di sini doa yang keempat. Imam Nawawi kata ada doa yang kelima, yang mana boleh dibaca juga waktu tasyahud akhir, selepas tasyahud akhir. Kata Imam Nawawi, doa yang sunat dibaca pada setiap kesempatan, pada setiap keadaan. Kena banyakkan doa ni. Doa ni kena banyak baca. Bahkan ianya antara doa yang dibaca pada waktu pagi dan juga waktu petang. Di antara selepas solat subuh sampai matahari terbit, dan di antara asar sampailah matahari terbenam maghrib. Ini doa yang kena dibanyak baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, doa yang sunat dibaca dalam setiap kesempatan adalah Allahumma, sama-sama sahabat ikut, Allahumma inni as'alukal afwa
wal afiyah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kalau nak tambah ridhaka wal jannah boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah. Boleh kan, kita dah belajar di awal muka surat 100, di hujung muka surat 154. Maka pada waktu itu kata Imam Nawawi boleh berdoa dengan apa jua doa, boleh tambah, tidak ada masalah, boleh tambah. Bahkan kita dah belajar tasyahud pun pada waktu itu ianya tidak terikat dengan sekadar riwayat Abdullah bin Abbas, maka boleh tambah, tidak ada masalah. Begitu juga dalam riwayat dalam riwayat 171 kita dah belajar Nabi SAW bersabda falyakhtar, maka hendaklah dia pilih dengan apa doa yang dia suka. Sebab itu kata Imam Nawawi boleh untuk dia bertambah, boleh untuk dia tambah dengan apa jua doa yang pada waktu itu bersesuaian. Cumanya kalaulah doa dalam bahasa Melayu jangan dilafaz, boleh membatalkan solat, boleh membatalkan solat. Sebab itu doa yang kelima, lagi sekali kita ulang, kerana ada sahabat yang baca 2 kali dah terus hafal. Sebab itu kita baca sekurang-kurangnya 2 kali. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ada 12 perkataan. Apakah terjemahannya? Jom kita perhatikan. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'alu, meminta, memohon, kepadamu ya Allah, al-afwa, akan keafiatan, kesejahteraan. Al-afwa, minta maaf, al-afwa, keampunan, wal afiyah, dan juga keafiatan, kesejahteraan. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta kepadamu ya Allah, al-huda, bimbingan dan petunjuk, wat-tuqa, takwa, wal-afaf, suci daripada maksiat dan dosa, wal-ghina, dan pada waktu itu kekayaan dan juga rasa cukup. Ghina boleh memberi makna kekayaan, ghina juga boleh memberi makna rasa cukup. Lalu berapa total doa? Ada 5 doa. Daripada 5 doa ni, siapa yang dah hafal? Siapa yang dah hafal? Lalu kita buat survey dahulu, siapa yang dah hafal 5 ataupun dia dah hafal 1. Kalau dah hafal 1, maka dia tulis nombor 1. Ataupun yang ketiga, tulis nombor 3. Kita nak tengok daripada 5 doa ini, siapa yang dah hafal apa. Lalu boleh tulis dekat ruang komen. Tak batal solat kalau kita berdoa dalam bahasa Melayu? Ya, kalaulah tak dilafazkan, tak dikeluarkan pada lidah, tak dibunyikan, tak disebutkan. Doa dalam hati tak ada masalah, tapi tak boleh dilafazkan, maka pada waktu itu membatalkan solat. Tak boleh waktu tu kita tengah duduk tasyahud, kamu fil alamin innaka hamidum majid, walaupun dengan suara perlahan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan pengampunan dan juga kesejahteraan. Ya Allah, sesungguhnya, tak boleh. Maka pada waktu itu akan membatalkan solat. Dalam hati tak apa. Dalam hati, dekat dalam hati waktu tu doa. Pada waktu itu dalam hati, tanpa ada suara yang keluar, bunyi yang keluar. Doa dalam hati tak ada masalah. Bukan sekadar bahasa Melayu, bahasa Koza, Zulu, Afrikaans, ataupun Inggeris, ataupun Urdu, tak batal solat, sebab tidak dilafazkan. Tapi kalau nak dilafazkan, nak dikeluarkan bunyi, maka waktu itu mestilah dalam bahasa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ada yang dah ada yang dah lazimi. Alhamdulillah, ada yang alhamdulillah, syukur semua kena positif walaupun 1. Kita belajar daripada riwayat yang ke-176. Ada yang dah amalkan semua, ada yang 4, 1 tengah usaha, ada yang 3, ada yang semua, alhamdulillah. Ada yang perlahan, tak mengapa, alhamdulillah.
Kita kena selalu bersyukur. Kenapa? Sebab bila bersyukur Allah tambah, Allah bagi lagi. Bila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan lagi. Lalu ada yang dah hafal 4, ada yang amalkan yang ketiga, ada yang keempat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahniah kepada yang dah mula amalkan. Saya sebut tahniah kepada yang dah mula amalkan. Lalu yang dah amalkan, walaupun dia baca tengok, walaupun belum hafal, tahniah. Dan kepada yang belum amalkan, walaupun dia sudah hafal, maka usahalah untuk amalkan. Kerana kebaikan ilmu itu adalah apabila diamalkan, insya-Allah. Seterusnya, jom kita lihat bab yang ke-15, salam di akhir solat. Kita dah tiba pada penghujung solat, maka tibalah pada bab salam. Kata Imam Nawawi, salam di akhir solat adalah salah satu daripada rukun solat. Ini salah satu daripada rukun pada waktu itu. Dan apakah rukun dia? Rukun qauli, perkataan. Lalu pengalihan kepala daripada memandang ke arah tempat sujud ataupun depan, pada waktu itu dialihkan ke kanan, maka perbuatan itu sunat. Tetapi ucapan Assalamualaikum pada waktu itu adalah rukun. Sebab itu kata Imam Nawawi, ianya adalah rukun dan salah satu kefarduan solat. Solat tidak sah tanpa salam. Tak sah kalaulah pada waktu itu tak dilafazkan salam, kerana ianya adalah rukun qauli. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan seluruh ulama yang terdahulu dan terkini. Hadis-hadis sahih dan masyhur menegaskan perkara ini, bahawa ianya adalah salah satu daripada kefarduan dan rukun solat. Apakah bacaan salam yang paling sempurna? Yang itu kita jumpa esok, insya-Allah. Waktu yang sama, jam 6 petang, kita bertemu esok, insya-Allah. Tahniah kepada sahabat-sahabat yang dah mula amalkan. Kepada yang belum amalkan, usaha untuk amalkan. Pasti pada setiap permintaan yang diajar oleh Nabi adanya kebaikan. Dan kita juga dah belajar boleh juga untuk berdoa dengan apa jua doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan esok jam 8 pagi dalam Hayati Quran, dan jam 6 petang pada waktu itu dalam program Al-Azkar. Dalam program Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey, jom kita berhenti di sini, sebab ada di antara sahabat yang dah mula berpuasa 6, lalu boleh melakukan persiapan untuk berbuka. Dan jangan lupa, doa selepas asar pada hari Jumaat adalah mustajab berdasarkan riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkan doa untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa untuk diri kita, keluarga kita, doa untuk mereka yang telah pergi mendahului kita, meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Yang kali pertama join, jemput. Kalau ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh tekan link yang ada di ruang komen.